Okey, baik. Seterusnya kita nak melihat perkembangan ekonomi semasa antara Malaysia dan Melbourne dan bagaimana kita boleh meningkatkan hubungan serta kerjasama dua hala dalam pelbagai sektor. Kita terus saja bersama koresponden kami di Melbourne, Nina Rozman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan kini saya berada di pejabat Konsulat Malaysia di Melbourne, Australia, dan kini saya bersama tetamu khas di sebelah saya merupakan Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne, merupakan Nik Mohammad Nashran Shah, Nik Daud. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Nik kerana sudi meluangkan masa bersama kami berada di Melbourne, Australia. Sudah tentu apa topik yang untuk kita bincang pada kali ini untuk kita lihat bagaimanakah hubungan ataupun perkembangan semasa antara Malaysia dan juga rakyat di Melbourne, Australia ni. Sudah tentu kita nak beri perincian daripada Encik Nik sendiri. Mungkin pertama sekali Encik Nik boleh gambarkan bagaimanakah keadaan semasa hubungan perdagangan antara hubungan perdagangan dan juga perniagaan antara Malaysia dan juga Melbourne ketika ini. Terima kasih banyak Nina kerana sudi berkunjung ke pejabat kami. Terima kasih Di Konsulat Jeneral Malaysia di Melbourne. Sebagai orang kata pembuka bicara, izinkan saya bagi tahu sedikit mukadimahnya. Ini merupakan pejabat yang kami baru pindah daripada tempat lama. Kami baru pindah ke destinasi ini pada 1 Julai tahun ini. Dan Alhamdulillah setakat ini semuanya berjalan lancar. Melbourne secara amnya merupakan satu destinasi yang tidak asing untuk rakyat Malaysia kerana pelbagai sebab. Kita ada ramai pelajar, kita ada komuniti perniagaan, dan soalan yang Nina tanya tadi adalah sangat bertepatan bagi saya. Kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang kita boleh pertikaikan lagi antara Malaysia dan Australia, terutamanya yang melibatkan Melbourne dan Victoria. Peranan kita di sini ialah sebagai pemudah cara daripada pelbagai segi. Salah satunya ialah dengan mengeluarkan apakah peluang-peluang ekonomi yang ada di Malaysia yang boleh diterokai oleh pelabur-pelabur Australia yang berminat. Dan juga untuk kita melalui pejabat matrik yang juga berada di Melbourne untuk memberikan maklumat-maklumat terkini mengenai peluang-peluang yang ada untuk diterokai oleh peniaga-peniaga ataupun komuniti perniagaan yang berada di Malaysia. Untuk kita merancangkan lagi hubungan ekonomi ini, kita mungkin boleh mengenal pasti apakah sektor-sektor yang bertepatan dan juga sektor-sektor yang bersesuaian. Dan kami semestinya sangat berbesar hati sekiranya dapat memberikan sebaik mungkin peluang ataupun informasi terkini yang boleh kita berkongsi bersama sebagai memudahkan lagi urusan komuniti-komuniti yang ada berminat untuk melebarkan sayap mereka di Australia dan khususnya di Melbourne. Kalau kita lihat dengan cabaran ekonomi global yang dijangka untuk tumbuh dengan sederhana, mungkin boleh kongsikan antara cabaran semasa antara hubungan dua hala antara Malaysia dengan Melbourne ini. Okay. Cabaran semasa mungkin dari segi kekurangan maklumat yang tepat ataupun data-data dan juga statistik yang memulihkan pertimbangan-pertimbangan ataupun business decision yang dibuat sebelum mereka hadir untuk mencari peluang-peluang tertentu di bumi Melbourne ini. Dari segi cabaran lain, saya lihat tidak banyak kerana hubungan rakyat ke rakyat sentiasa mesra. Kita ada jaringan hubungan udara yang sangat baik. Bagi contoh Malaysia Airlines, setiap hari ada penerbangan di sini dan jumlah penumpangnya amat besar. Cuma yang mungkin kita boleh pertingkatkan lagi ialah dari segi pengumpulan maklumat supaya data-data ataupun bidang-bidang yang kita ingin terokai itu adalah bertepatan, dan supaya setiap lawatan delegasi ataupun komuniti perniagaan dari Malaysia ataupun dari Australia ke Malaysia dapat dipergunakan dengan sebaiknya. Sebagai saranan contoh, saya suka sekiranya sebelum sebarang komuniti perniagaan melawat Malaysia, ada baiknya kita membuat perjumpaan secara maya. Mungkin melalui webinar atau juga melalui apa-apa jua platform yang difikirkan bersesuaian. Ini sedikit sebanyak boleh membantu supaya apa-apa pertolongan ataupun apa-apa informasi yang kita ingin sampaikan memenuhi kehendak masing-masing. Kalau kita nak lihat ketika ini, mungkin apa antara inisiatif atau sumbangan untuk meningkatkan lagi iaitu pembangunan ekonomi atau perdagangan dua hala antara Malaysia dan juga terutamanya Melbourne? Kalau Nina mungkin sudah meninjau keadaan di Melbourne ini sendiri, kita banyak syarikat-syarikat Malaysia yang terletak dalam property development. Sebagai contoh, bangunan yang disewa oleh Konsulat Jeneral Malaysia ini dibangunkan oleh Ecoworld International, syarikat Malaysia sendiri. Dan Nina boleh tengok betapa cantiknya bangunan ini, sesuai
sangat bertepatan dengan imej kita dan juga turut memberi sumbangan dari segi kita meningkatkan lagi servis kepada rakyat Malaysia yang hadir di tempat ini. Itu salah satu. Dan kedua ialah mungkin dari segi kita kena faham Australia ini kos sangat tinggi dan kita boleh menggalakkan supaya syarikat-syarikat Australia menjadikan Malaysia sebagai hub untuk apa-apa jua yang mereka ingin buat. Kita nak melihat kepada dasar dan polisi, apakah antara dasar ekonomi utama yang di Malaysia yang memberi kesan kepada perniagaan, terutama yang mempunyai impak kepada kepentingan antarabangsa. Dasar ekonomi semasa Malaysia yang memberi impak pada satu soalan yang sangat menarik bagi saya. Kita ingat kita berada di dasar yang tepat antara di bawah kerajaan Malaysia Madani dan Perdana Menteri kita sentiasa mewar-warkan di peringkat antarabangsa. Ini masanya untuk kita meneruskan agenda pertumbuhan ekonomi. Dari segi masalah-masalah ataupun dasar-dasar yang mungkin beri impak negatif, saya fikir tidak ada di Malaysia. Angka-angka yang ditunjukkan oleh agensi-agensi kita sentiasa baik dan ini semestinya menjadi satu insentif kepada pelabur-pelabur luar termasuk daripada Melbourne dan Victoria sendiri untuk terus hadir ke Malaysia dan juga untuk terus kita katakan sebagai turut sama menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi dan juga hubungan perdagangan antara Malaysia dengan Australia, terutamanya melalui Victoria. Kalau pada ketika ini kita tahu kita di fasa pandemik, di pasca pandemik COVID-19, mungkin boleh kongsikan bagaimanakah kerjasama atau perkongsian yang berterusan antara syarikat ataupun institusi antara Malaysia dan juga Melbourne. Saya boleh lihat kesan yang paling utama ialah pertambahan dari segi hubungan rakyat dengan rakyat dan juga komuniti perniagaan dengan komuniti perniagaan. Selepas pasca pandemik semakin rancak. Malaysia Airlines sebagai contoh, setiap hari ada penerbangan dan juga untuk tempoh yang agak sibuk di musim panas di Australia ini, mereka akan menambah jumlah penerbangan mereka. Jadi itu adalah sebagai satu bukti pasca pandemik kerancakan dari segi sama ada hubungan rakyat dengan rakyat dan juga hubungan antara komuniti perniagaan. Saya rasa itu adalah satu pemangkin dan juga satu bukti yang amat tepat bahawa kita berada di satu landasan yang amat baik dan saya harap perkara ini akan berterusan pada tahun 2024. Jadi Cik Nik, bagaimana Malaysia dapat menyesuaikan diri dengan arah aliran ekonomi global ketika ini dan kita lihat apakah antara implikasi ataupun impak terhadap ini kepada perniagaan yang beroperasi di Malaysia dan juga di Melbourne. Okey, terima kasih Nina. Pasca pandemik seperti yang saya katakan tadi, ia memberi satu peluang kepada sektor komuniti untuk meneruskan aktiviti mereka di luar negara, untuk keluar daripada comfort zone. Sebagai contoh, kita amat menggalakkan penyertaan company syarikat-syarikat Malaysia untuk mencubukan diri dalam pelbagai pameran ataupun exhibition berlangsung di Melbourne supaya mereka menggunakan kesempatan tersebut bagi memperkenalkan lagi pembuatan produk-produk mereka di Melbourne. Dan juga pada masa yang sama, ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk mengenal pasti mungkin potensial partner yang mereka boleh bekerjasama secara rapat bagi membawa mereka ke Malaysia. Pasca pandemik ini memang betul sangat mencabar, tetapi peluang yang diberikan oleh pasca pandemik ini juga adalah sangat besar. Dan saya rasa komuniti perniagaan semestinya boleh mengambil kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Salah satu cara ialah seperti menggalakkan lagi perkongsian ataupun pertemuan secara maya supaya dapat mengenal pasti apa jua peluang-peluang yang kita boleh capai bersama antara satu sama lain. Kita nak lihat ada tak terdapat projek infrastruktur utama yang kita boleh cakap di Malaysia yang boleh beri peluang kepada Australia, perniagaan syarikat Australia untuk menyertai dan memberi sumbangan? Boleh. Bagi saya mungkin salah satu ialah dari segi renewable energy. Australia dan Victoria khususnya sangat memberikan fokus dalam industri ini dan juga dari segi e-digital ialah salah satu bidang yang mungkin mereka boleh kenal pasti untuk bekerjasama. Sebagai contoh, pada tahun ini kita ada delegasi daripada MDEC datang ke Melbourne. So ini adalah salah satu bidang yang mereka sedang identify untuk meneruskan lagi kerjasama antara Malaysia dengan Australia. Di Malaysia infrastruktur ini sudah ada dan apa yang perlu dibuat sekarang ialah supaya mengintai peluang-peluang yang spesifik
supaya kita dapat memberi kerjasama yang baik antara satu sama lain. Mungkin terakhir sekali bergerak ke hadapan untuk kita lihat iaitu projek ataupun program inisiatif di masa hadapan. Sejauh manakah pemahaman budaya dalam membina hubungan perniagaan yang berjaya antara Malaysia dan Melbourne ini, Cik Nik? Terima kasih Nina. Kefahaman mengenai satu sama lain itu amat penting. So, supaya dan peranan kita sebagai Konsulat Jenderal Malaysia di Melbourne ni, kita cuba mengadakan seberapa banyak program yang turut menampilkan elemen-elemen tertentu seperti budaya, supaya ia memberikan satu tarikan kepada bukan sahaja kepada masyarakat tempatan di Victoria, tetapi juga kepada semua masyarakat yang berada di Australia, supaya mereka mengenali Malaysia dengan lebih dekat dan tertarik untuk mengenali Malaysia dengan lebih lanjut, sama ada melalui budayaan ataupun perniagaan. Sebagai contoh, pada minggu lepas kita telah mengadakan Colours of Malaysia, satu acara yang ditunjangi oleh pelajar-pelajar Malaysia di Victoria, berlangsung di Queen Victoria Market. Alhamdulillah, sambutan yang amat menggalakkan. Walaupun cuacanya agak sejuk, berangin, hujan, tapi inilah salah satu cara yang saya percaya kita membantu untuk mempromosikan lagi Malaysia di Victoria. InsyaAllah akan ada hasilnya, seperti mungkin melalui durian atau cempedak yang mana masyarakat makanan tradisional. Makanan tradisional. InsyaAllah ini akan membuka peluang ke arah lebih skop yang lebih besar, terutama dari segi kegiatan ekonomi dan hubungan perdagangan antarabangsa. Okey, saya tambah last. Boleh. Boleh. Mungkin Cik Nik boleh kongsikan antara harapan untuk meningkatkan lagi perdagangan dua hala antara Malaysia dan juga Melbourne. Okay. Harapan saya supaya tahun 2024 akan membuka ruang yang lebih dari segi kelancaran hubungan perdagangan dua hala antara Malaysia dan Australia, dan kita berikan komitmen kita selaku wakil kerajaan Malaysia di sini untuk memudah cara apa jua pertanyaan ataupun apa bantuan yang perlu daripada komuniti perniagaan Malaysia di Malaysia yang ingin datang ke Australia. Kita juga ada pejabat matrik di sini yang sentiasa menerima pelbagai pertanyaan, dan insya-Allah saya dapat lihat 2024 itulah satu tahun yang lebih rancak, dan harapan saya ialah kita sama-sama menggabungkan tenaga, bekerjasama antara satu sama lain demi kebaikan hubungan dua hala antara Malaysia dan Australia. Baik, sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Nik Mohammad Asrul Shahni Daud, merupakan Konsul Jeneral Malaysia di Melbourne, Australia, kerana telah berkongsikan antara cabaran, peluang bagaimana untuk kita meningkatkan lagi perdagangan dan perniagaan dua hala antara Malaysia dan Melbourne terutamanya. Saya nak ucapkan terima kasih dan kita jumpa, harap-harap kita dapat jumpa di Malaysia. Sekian saja perkongsian saya pada kali ini untuk saya akhiri pada sesi temu bual kami. Saya nak ucapkan terima kasih. Sekian saja laporan saya untuk Astro Awani.